Assalamualaikum guys. Hai, saya Zahrin, salah seorang trainer di Road to FTT. Untuk video kali ini, saya nak membawakan anda sedikit pemahaman tentang Bollinger Band. Semoga sedikit ilmu ini dapat memberi manfaat kepada anda. Jom kita saksikan. Okey, pada video kali ini saya nak berbincang mengenai Bollinger Band. Okey. So ini adalah series 1 1.4 ya, series 1 video yang keempat. Okey, yang first tadi CTU, CCU, CTD, CCD, lepas tu PVMH4 sets, dan ini adalah penekanan tentang Bollinger Band. Okay guys, so basically kita tahu Bollinger Band ni, Bollinger Band ni adalah indikator yang penting. Okay, kita perlu peka keadaan bentuk Bollinger Band kerana ianya indikator yang mengukur volatility market. Lebih mudah, ianya dikenali sebagai leading indicator. Kalau saya sebut leading indicator, you tahu tak leading indicator? Leading ni maknanya kehadapan, betul? Okay, so leading indicator, leading indicator ni maknanya yang lead, maknanya kehadapan, yang lead. So kita ni dalam forex atau apa saja instrumen yang berkaitan dengan chart, Bollinger Band ni kita setting sebagai manual ya. Manual, kalau you all tengok manual, just you click a Bollinger Band, parameter 20, 20, shift 0, deviation 2, apply to close, okey saja. Dan kita menggunakan medium series, ataupun kalau saya pakai tu, so better pakai tu je lah. Kalau you nak pakai yang janji hijau, janji dia macam hijau, hijau-hijau tu okey lah. Jangan apa color lain lah, pasal bila kita belajar dalam keadaan ni, so coach gunakan green, saya green, cikgu lain pun green. So maybe kita mudah faham dan mudah kenal. So ini apa? Bollinger Band hijau, Bollinger Band. Okay. So apa yang menarik tentang Bollinger Band ni? Okey, yang menarik tentang Bollinger Band ni, yang sebenarnya kalau kita dalam keadaan market semasa, kita just tengok hujung sahaja. Hujung je. Okey, yang atas ni dikenali sebagai upper BB. Okey, saya tuliskanlah sikit. Yang ini dikenali sebagai upper BB. Right. Ini tengah, dia dikenali sebagai mid BB. Middle, tengah. Dan yang bawah sekali dikenali sebagai lower BB. Okey. So apa fungsi-fungsi ketiga ni? Okey. Fungsi upper BB, dia memberi volatility, dia bagi tahu kita keadaan market uptrend. Dan upper BB dan lower BB ni dia memberi tahu kita apabila dia, kalau kata candlestick melepasi lower BB, bermakna ada lagi penurunan. Yang ini ada lagi kenaikan. Cukup simple. You faham tu je. Okey, sekiranya dia melepasi upper BB, you tahu ada lagi kenaikan yang berterusan. Alright, dan sekiranya dia melepasi low BB, you tahu ada penurunan yang berterusan. Tak kiralah dalam keadaan apa, saya tak nak bagi tahu mapping seterusnya. Cuma hari ni saya nak bagi tahu mengenai Bollinger Band saja. So, upper BB, mid BB, low BB. Okey, dari segi pemahaman mudah, mid BB ni adalah pemisah trend.
So sekiranya candlestick berada di atas upper mid BB, bermakna kita tahu keadaan ni adalah uptrend. Okey, mid BB ni dia berfungsi sebagai pemisah trend. So sekiranya candlestick melepasi mid BB ke bawah, kita tahu dia berada dalam keadaan downtrend. Okey, itu saja you perlu tahu. Okey, yang pertama, Bollinger Band ada 3, upper BB, mid BB, lower BB. Okey, dan kita hanya perlu tengok keadaan semasa. Kalau market open besok, you hanya perlu perhatikan hujung sahaja. Hujung sahaja. Bermakna you perlu perhatikan hujung ni je. Hujung ni, sengut dia ni, hujung ni. Ini tak perlu ini. Ini bila kita nak tengok dia melepasi, kita tahu ini sebagai mid BB dan kita cari dia punya CDS nanti. Cuma yang penting ini, hujung. Kalau mid BB adalah pemisah trend, kalau candle berada di atas mid BB, kita tahu dia uptrend. Kalau candle berada di bawah mid BB, kita tahu dia downtrend. Okay? Alright, itu saja. So, macam mana kita nak tengok keadaan bentuk BB ni? Dia ada 3. Basic dia ada 3. Yang first, kita tahu ini flat. Alright. Dan kalau kita tengok ini dengan ini, dia squeeze. Nampak? Okey, saya tunjukkan Kita tengok Ini dia dalam keadaan flat. Okey. Ini flat, atas, bawah, flat. Dan apabila dia come to squeeze, ini squeeze. Nampak? Dia mengecut. Bawah kecut, atas pun kecut. Ini dikira squeeze. Dan ini break. Okey, yang ini break. Selepas flat, dia squeeze dan dia break. Sama ada dia break atas atau break bawah. So, nampak secara jelas yang ini, contoh yang saya tunjukkan ni, dia break ke bawah. Kalau dia dah break macam ini, jangan tahan. Memang dia tak akan naik. Dia akan ke bawah terus. Kalau dia ke atas, dia akan ke atas lah. So, kita cari satu contoh yang ke atas. Dia break. Okey, contoh macam gini. Nampak? Dia squeeze, break. Dia break ke atas. Nampak? So, saya nak bagi satu tips. You all kena ingat BB, kalau dia dah buka ke atas, bermakna dia ada kenaikan. Dan kita tahu dia melepasi mid BB dan dia melepasi upper BB, dia terus naik ke atas. You tahu, dan jangan tahan dia. Kalau you tengok BB dia break lepas break dia naik macam ini, memang ada kekuatan. Tetapi kalau dia close, tutup macam gini, candlestick upper trend sekalipun, dia takkan melepasi BB ni. Maknanya kalau ni dia buat CTO, next candlestick BB tutup, memang dia akan turun. Okey, you kena tengok je ni candlestick. Okey, sebagai contoh yang paling latest ni, kalau kita tengok BB ni dia dah buka. Okey, buka atas dan buka bawah. Okay, so basically kalau keadaan macam ni, dia ni bear ni dia akan membuat lagi penurunan. Okay, boleh jadi dia mencari daily, ini dah sampai daily, so boleh jadi dia akan mencari weekly di bawah sini. Nanti saya akan relate dengan time frame yang lain lah. So hari ni saya nak bagi tahu bentuk BB dan dia punya cara kita nak tengok saja macam mana. Okay, so you kena faham, you tengok hujung saja. Hujung. Okay, keadaan ni mengatakan ada break. Dan sekiranya kalau you nak tengok
keadaan tu turun atau naik yang berterusan, dia akan jadi seperti ini. Tadi ada tambah sikit Yang tadi saya tunjuk flat, lepas tu squeeze, lepas tu break. Ada lagi satu tilt. Maknanya tilt, maknanya kalau dia dah break, dia akan tilt. Lepas break, dia akan turn to tilt. Maknanya atas bawah menunjukkan kenaikan. Maknanya ada lagi kenaikan yang positif di sini. Okey, bila bawah ni pun dia dah sokong untuk kenaikan, dia dah support untuk kenaikan. Nampak tak? Ni naik dan ni naik. Ni maknanya tilt, tilt ke atas. Okey. Sama juga macam tilt ke bawah. Kita cuba try cari satu contoh. Macam ini tilt ke atas. Nampak? Ni tilt, tilt, tilt. Dia tilt ke atas. Nampak? Okay. So kita tengok yang tilt ke bawah. Sama juga. Macam ini contoh tilt ke bawah. Nampak? Tilt ke bawah. Nak tilt. Ni dia dah break. Dia dah break. Memberi downtrend. Lepas tu dia turn tu tilt. Nampak? Ini tilt, tilt, tilt. Maknanya penurunan ni positif. Jauh lah nak turun. So jangan berani-berani you buy di bawah ni. Okay? Dia akan ke bawah-bawah lagi. Kebiasaannya, sekiranya dia melakukan break di low BB ni, dia akan memberi entry dan meneruskan penurunan dia ke bawah. Kebiasaannya lah. Sama seperti yang lain, yang tilt ke atas juga tadi. Okay guys, semoga sedikit ilmu tadi dapat memberi manfaat pada you all. Dan untuk lebih pembelajarannya lebih komprehensif lagi, anda boleh join membership Inner Circle atau Daily Premium Analysis. Di sana trainer banyak kongsikan cara-cara pembelajaran, cara-cara trading dengan betul. Okay guys, ingat kontrol emosi anda, percaya pada analisa dan aplikasikan semua ilmu secara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.